Assalamualaikum dan selamat datang yang saya hormati barisan jurulatih kurikulum dan pelajar-pelajar kurikulum sekalian. Saya Ujub M. Pabil, Pegawai Kurikulum Kanan UiTM Cawangan Johor. Sebagaimana semua sedia maklum, pada hari ini adalah pertama kali kurikulum dijalankan secara atas talian. Di kesempatan ini saya ambil untuk berbicara sebentar dengan semua pelajar kurikulum. Harapan saya semua berada dalam keadaan sihat sejahtera untuk memulakan kelas pada hari ini. Sebagaimana semua sedia maklum, pelaksanaan kurikulum di UiTM akan melibatkan pelaksanaan secara Open and Distance Learning ODL yang disebabkan situasi semasa di mana kita sekarang sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Perkara ini adalah satu masalah yang global. Sama ada mahu atau tidak, kita terpaksa berhadapan dengan situasi ini dan berusaha untuk menangani masalah yang timbul sebaik mungkin. Kita terpaksa menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Pada semester lepas, kelas core terpaksa kita tutup atau tidak dapat dilaksanakan di atas beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan. Namun disebabkan keadaan semasa yang masih tidak menentu, kita telah ditetapkan kelas kurikulum akan dilaksanakan secara ODL seperti petang ni lah. Pada petang ini adalah kelas pertama kurikulum dilaksanakan secara ODL. Sebagai maklumat semua, untuk pelajar semester 1, pelaksanaan adalah 30% secara bersemuka dan 70% secara ODL. Manakala pelajar semester lain, pelaksanaan kurikulum adalah 100% ODL. Namun, jika keadaan semasa semakin baik pada tahun 2021, kemungkinan besar pelaksanaan kurikulum akan dibuat semula secara bersemuka seperti asal. Seperti saya kata tadi, kita terpaksa berubah mengikut keadaan semasa. Kita dapat lihat bagaimana syarikat gergasi telefon itu Nokia menjadi bankrupt kerana Nokia gagal mengikut peredaran teknologi semasa. Tahukah anda juga, kamera digital pertama telah direka oleh kaki tangan Kodak, tetapi disebabkan pihak pengurusan Kodak sendiri yang tidak ingin berubah, akhirnya syarikat Kodak pun musnah disebabkan kehadiran kamera digital. Bayangkanlah kalau syarikat Kodak tersebut telah patenkan penemuan pertama mereka dan menghasilkan kamera digital pertama mereka. Mungkin mereka telah mengaut keuntungan berlipat-lipat kali ganda, kan? Pada petang ini, sebagai ingatan mesra kita bersama, suka saya mengingatkan pada semua pelajar kurikulum, kita merujuk kepada berdasarkan pada perenggan 1.41, jadual 2, jadual 3 dan jadual 4 Peraturan Akademik UiTM, Program Diploma dan Ijazah Sarjana Muda Pindaan tahun 2010 menjelaskan bahawa kursus kurikulum merupakan kurikulum pengajian yang dikategorikan sebagai kursus universiti yang ditetapkan oleh universiti bagi memenuhi salah satu syarat penganugerahan diploma atau ijazah sarjana muda. Definisi kurikulum itu sendiri merujuk kepada kursus yang dijalankan untuk memupuk kemahiran insaniah pelajar seperti yang telah ditetapkan oleh universiti bagi memenuhi salah satu syarat penganugerahan diploma atau ijazah sarjana muda. Maksudnya, kalau gagal kurikulum, tidak berjaya dalam kurikulum, anda tidak akan dapat diploma atau ijazah anda. Perkara ini saya perlu tekankan sebab terdapat pelajar kita yang ambil mudah tentang kurikulum. Mereka ini masih mempunyai lagi mindset seperti pelajar sekolah. Suka hati je nak datang kurikulum. Bila gagal kurikulum dan mereka tak boleh nak grad, datang merayu-rayu ke unit kurikulum, minta tolong, minta bantuan dan sebagainya. Ada pelajar yang dibuang dari UiTM disebabkan gagal kurikulum sebanyak 3 kali. Walaupun dapat DL, keputusan akademik yang bagus, tapi gagal dalam kurikulum, dia terpaksa dibuang daripada UiTM. Agak merugikan, membazirkan masa dan wang ringgit. Kurikulum di UiTM adalah untuk membentuk jati diri pelajar, disiplin diri, komunikasi, kerja berpasukan, kepimpinan, moral, etika dan sebagainya. Itu yang tersurat. Tetapi yang tersirat sebenarnya adalah kurikulum ini adalah subjek yang paling mudah untuk mendapat A+. Dengan kurikulum ni, keputusan daripada kurikulum boleh membantu keputusan akademik pelajar tersebut dalam mendapat GPA ataupun CGPA yang baik. Tetapi kadang-kadang amat menyedihkan juga sebab ada ramai juga pelajar yang gagal kurikulum
disebabkan sikap diri yang malas untuk ada ke kelas, malas membuat tugasan diberikan dan sentiasa mencari alasan untuk tidak ada kelas, kan? Antara alasan yang kadang-kadang tak masuk di akal, seperti saya tak minat kurikulum ni, dulu saya ikut kawan-kawan je. Alasan tu tak masuk akal, kan? Kurikulum ni adalah medan untuk menjadikan diri anda lebih baik, mengajar sesuatu yang lain dalam hidup anda. Okay? Saya bagi contoh lah. Sebab ni sekarang ni semua orang sebut pasal Cik Kia. Cik Kia, saya pun bagi contoh Cik Kia jugalah. Cik Kia ni ada seorang pelajar dan pemain bola jaring yang bagus. Tapi Cik Kia ni dia lambat register. Dia tak dapat masuk ke kor bola jaring kerana dah penuh. Okay, Cik Kia ni akhirnya memilih Kesihatan Negara. Okay. Di kor Kesihatan Negara ni, Cik Kia diasuh untuk menjadi seorang lebih berdisiplin, jiwa kental, kan? Jadi lasak lagi. Dengan itu, Cik Kia ni telah menjadi pemain bola jaring yang lebih baik sebenarnya, di mana dia telah diterapkan disiplin, jiwa kental, lebih lasak, kan? Dia menjadi seorang pemain bola jaring lebih baik. Okey, itu bagi contoh je lah, kan? Okey, yang paling penting perlu kita ingat, tujuan kurikulum ni untuk membentuk sifat-sifat positif dalam diri setiap pelajar. Sebagai contohnya, pelajar yang join kor bola sepak, bukan tujuan utamanya untuk menjadikan beliau pemain bola sepak Malaysia, kan? Yang masuk kor Ksatria bukan untuk menjadikannya seorang tentera. Yang masuk BBSM bukan kita nak jadikan dia seorang doktor, seorang nurse, seorang jurawat, seorang mantu perubatan dan sebagainya. Masuk brass band bukannya untuk menjadikannya pemuzik profesional, tapi jika perkara tersebut berlaku, itu jadi pemain bola sepak Malaysia, pemuzik profesional dan sebagainya, alhamdulillah, itu adalah satu bonus. Itu adalah satu bonus dengan penyertaan mereka dalam kurikulum. Tetapi tujuan kurikulum itu yang paling utamanya adalah untuk menjadikan seorang pelajar itu lebih berdisiplin, jati diri yang baik, berhemah, integriti dan nilai-nilai positif yang lain, kan? Yang paling mudah lah untuk jurulatih menilai pelajar masa kurikulum ni adalah jurulatih dengan melihat senarai kehadiran dan komitmen dalam tugasan yang diberikan. Senang je. Kalau ponting banyak tu, maksudnya tak bagus lah tu, kan? 2 kali ponting saja, jurulatih akan buat laporan dan pelajar boleh dihadapkan ke lembaga tata tertib, kan? Jadi jangan ponting kurikulum. Datang kelas, hadir kelas, kan? Sekarang ni ODL lagi senang, online, dengar saja, kan? Dengar saja, cuba praktikkan, pelajari apa yang perlu, kan? Ambil segalanya sebagai satu yang positif. Positifkan diri anda, kan? Sekali lagi, saya berharap pelajar kurikulum dapat memberikan komitmen penuh untuk memastikan anda lulus dengan cemerlang dalam kurikulum. Untuk pelaksanaan kurikulum secara ODL, semua para jurulatih kurikulum telah diingatkan untuk mengambil tindakan tegas. Okay, sekali lagi saya cakap, untuk mengambil tindakan tegas kepada para pelajar yang gagal menghadirkan diri ke kelas kurikulum. Okay, tindakan tegas pada pelajar yang gagal menghadirkan diri ke kelas kurikulum. Okay, jurulatih juga diingatkan untuk buat ujian dan kuis dari masa ke semasa. Dan insya-Allah, seperti saya kata tadi, jika keadaan pandemik COVID-19 terkawal di masa akan datang, kurikulum akan dijalankan seperti biasa semula. Ujian yang akan melibatkan latihan praktikal akan dibuatlah masa tu, kan? Jadi sentiasalah bersedia. Jadi harap semua bersedia dengan segala kemungkinan. Okey, akhir sekali bersama kita doakan semua pelajar kurikulum UiTM Cawangan Johor berjaya dengan cemerlang dalam kurikulum anda pada semester ini, InsyaAllah. Okay, sekian. Terima kasih.